Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama insya-Allah pada malam ini untuk kuliah Isya. Kita akan sambung perbincangan berkaitan dengan tabarruk para sahabat dengan sesuatu yang pernah dipakai dan disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang terpisah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 334 betul muka surat 334 mencari berkat dengan bekas air wuduk Nabi. Mencari berkat dengan bekas air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekas air maknanya maksud di sini jangan silap fahamlah, maknanya air lebihan wuduk maksudnya. Yang dimaksudkan di sini ialah air lebihan wuduk. Yang ini mencari berkat dengan air lebihan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajirah fa utiya bi wudu'in fatawadda'a faja'ala an-nas ya'khuduna min fadli wudu'ihi fayatamassahuna bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami pada siang hari. Hajirah ni, kalimah hajirah di mana pada matahari siang hari itu waktu yang kemuncak panas. Itu mana hajirah. Itu maksud hajirah. Waktu yang kemuncak panas. Lalu baginda berwuduk. Maka setelah selesai, para sahabat mengambil sisa air wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyapukan ke seluruh tubuh mereka. Itu teks hadis. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya sahabat Nabi ambil air lebih tu, dia sapu di tubuh dia. Cuma di sini air lebih tu apa maksud dia, ada perbincangan dia lah. Yang dimaksudkan dengan air wuduk Nabi itu hak mana? Hak mana? Apakah air yang berbaki dalam bekas ataupun air yang ditadah hasil daripada Nabi ambil wuduk? Misalnya air bila Nabi ambil wuduk mesti akan bertitik jatuh tu. Apakah yang ditadah air itu, yang ditadah itu maksud air lebih wuduk Nabi ataupun macam mana? Dua situ dia punya persoalan di situ. Apakah air lebih itu maksudnya air dalam bekas yang berbaki ataupun air lebih itu maksudnya air yang ditadah hasil daripada air yang mengalir daripada anggota wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok di sinilah. Kata Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, seakan-akan para sahabat itu membahagi-bahagikan air yang menjadi sisa wuduk beliau dan difahami bahawa mereka mengambil air yang mengalir dari anggota-anggota wuduk beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu. Apakah itu yang dimaksudnya? Itu khilaf ulama. Dan sebenarnya isu ini telah kita bincang dalam Sunan Nasa'i dulu, peringkat awal dulu. Ramai juga ulama kata tidak, air baki itu mana air yang masih tinggal dalam bekas itu. Sebab apa? Sebab bila Nabi celup, air itu sudah terkena tangan Nabi. Itu maksud air lebih. Cuma Hafiz Ibn Hajar kata boleh jadi je air lebih tu air yang ditadah daripada hak Nabi ambil wuduk tu, yang kena anggota Nabi, ditadah air itu, air yang bertitik itu boleh jadi juga. Kata Hafiz Ibn Hajar. Gitulah kita fahamnya. Tapi perkara ini termasuk dalam khilaf. Kok mana pun kedua-dua air itu tersentuh tubuh Nabi. Tersentuh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam Sahih Bukhari. Jadi di sini hanya pendedahan, di sini adalah merupakan pendedahan
bagaimana kisah sahabat dalam bab tabarruk dengan Nabi sallallahu dengan sesuatu, bukan tubuh Nabi. Air itu bukan tubuh Nabi, air itu mana sesuatu yang digunakan oleh Nabi, yang menyentuh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis mengenai perjanjian Hudaybiyah, bahawa Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, masa ni Urwah ni tidak Islam lagi, rasa kita jumpa dah riwayat ni, cuma riwayat ni dia sebut berkait dengan air ludahan. Ni tidak wuduk ni. Orang yang samalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Pada waktu ini, masa berlaku kes ni, dia belum Islam lagi. Beliau menceritakan perilaku para sahabat Nabi SAW ketika Nabi berwuduk, mereka hampir saja berkelahi, berebut-rebut untuk mengambil air wuduk Nabi yang lebih tu, sama ada dalam bekas ataupun yang ditadah daripada anggota wuduk Nabi SAW. Berebut-rebut. Bahkan dalam waktu-waktu tertentu ada disebutkan bahawa Rasulullah menganjurkan para sahabat beliau untuk mengambil air lebih wuduk itu, dan Nabi bantu untuk supaya mereka dapat air lebih wuduk itu. Ada Nabi buat, Nabi sengaja bunyi gitu. Ini adegan yang tidak boleh ditiru-tiru lah ni. Tidak boleh. Jangan kita buat pada tok guru kita begitulah. Sebab ni untuk Nabi. Sebab sahabat pun tidak buat, sama-sama dia. Nah, yang ni kelebihan kita nak bincang ni, bagaimana sahabat Nabi. Tak apalah, dia ni pendedahan. Selepas ni akan dibincang. Boleh ke tidak kalau orang lain buat gitu juga kepada orang lain, hak tidak sahabat buat gitu kepada sama-sama dia. Dia buat pada tok guru dia ke, kita bincang selepas ni. Ini pendedahan tu, kita nak lihat bagaimana cara sahabat hidup dengan Nabi SAW dari sudut tabarruk. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW meminta gelas berisi air. Lalu beliau membasuh kedua tangan, mana Nabi curah tangan, Nabi basuh tangan dan wajah di dalamnya, serta Nabi mengeluarkan daripada mulut dia air itu. Kemudian Nabi berkata, Nabi begini, Nabi minum, atau Nabi masuk semula dalam itulah. Ataupun Nabi basuh muka tu, mana air itu lebih itu jatuh juga dalam gelas itu. Itu maksud dia. Hak dalam mulut pun Nabi keluarkan lagi. Kemudian Nabi SAW berkata, minumlah oleh kamu berdua air ini, tuanglah ke atas wajah kamu, dan kenalah pada tenggorok kamu, tengkuk-tengkuk kamu, bahagian atas dan sebagainya. Dia panggil qafa ni atas ni. Ni halqa. Bahasa Arab kalau bahagian depan dia panggil halqa, bahagian atas ni panggil qafa. Itu nama dia. Comor di lumur di bahagian tengkuk itu. Jadi dua orang yang dimaksudkan di sini ni, mana Abu Musa dengan Bilal, dan terimalah berita gembira. Nabi sebut gitu. Kalau kita apa kita ambil ni? Kalau Nabi lah, orang lain tak salah. Kalau Nabi kita ambil ni betul. Nabi kata terimalah berita gembira. Maknanya ada kebaikan tu. Kebaikan dunia akhirat akan dapat. Sebab Nabi. Keduanya pun yakni Abu Musa dan juga Bilal mengambil gelas tersebut dan melakukan apa yang Rasulullah perintahkan kepada keduanya. Dari balik tabir, Ummu Salamah kata kepadanya, taruh sikit kepada ibu. Ummu Salamah ni isteri Nabi kan. Taruh sikit pada ibu apa yang ada dalam gelas kamu. Lalu keduanya tinggallah sedikit pada Ummu Salamah. Ummu Salamah pun ambil berkat juga dengan air itu. Sebab tu saya kata ni untuk Rasulullah sahaja. Sebab tu kita tengok sahabat dia tak buat sama dia gitu. Bila lepas Rasulullah wafat tak buat. Lepas tu peliknya kita tengok sahabat Nabi tahu cerita ni, tapi tak ada saya nak bakal lagi Rasulullah buat kat sepuluh bila mari. Tak ada Rasulullah kata gitu. Sahabat-sahabat lain berburu mari pakai habis masa begitu Nabi dia cakap lodah ada air. Nabi tak buat begitu. Makna perkara ini dia berlaku secara spontan, dan bila berlaku itu Nabi nak nyatakan kelebihan sahabat tu, dan sahabat tidak berebut-rebut nak buat. Sebab apa? Kalau berebut ni dia jadi paksa. Ni Nabi secara sukarela buat gitu. Sahabat dia cerdik, dia tidak minta daripada Nabi buat kita kata gitu. Nampak tu tak cerdik tu. Jadi sebab tu hadis ni termasuk manakib Abu Musa dengan Bilal. Tu dari riwayat lain dah sebut Bilal ni. Itu maksud dia. Baik, gitu ya. Sebab tu sahabat Nabi dia tidak gitu. Walaupun ada misalnya kis akan boleh bendera tu kan dalam peperangan tu, boleh pada apa ni, nama apa tu,
sahabat Nabi tu, mana dia akan diberi bendera besok tu dalam jihad tu. Ukashah tu. Nah. Jadi sahabat lain itu apa ni, bukan tu hak apa ni, hak 70,000 tu kan masuk syurga. 70,000 tanpa hisap tu lah. Mana ada umat Nabi. Nabi tak sebut untuk khusus untuk sahabat dia 70,000 tu, tapi ada umat dia. Jadi cerita tu Nabi sebut waktu malam. Jadi pada malam sahabat-sahabat ni pakai doa, biarlah boleh kita. Tiba-tiba pagi selepas subuh Nabi kata, mana boleh ke Ukashah. Kira-kira gitulah. Sahabat lain pun minta doa, kita kata ada juga tu. Nabi kata dak, Ukashah telah mendahului engkau. Hak tu ayat kelebihan Ukashah. Lepas tu sahabat lain tak ada lebih ke? Hadis lain pula. Hak tempat lain pula. Saya nak bakal lebih lagi pada Ukashah. Hak tu ayat lebih Ukashah. Tu style gitu. Tidak kata sahabat lepas tu Allah sedih terlalu makan apa tak boleh. Dia lebih lain pula. Tapi semua nyali syurga. Semua tali syurga sahabat tu. Dia pasal gitu. Sebab tu kita nampak sahabat Nabi dia faham. Kalau boleh sahabat ni dia tidaklah kata giduk tekan Nabi. Kita kata. Tidak gitu. Baik. Disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku. Ni cerita ni ketika Jabir bin Abdullah sakit. Pada waktu dia sakit, siapa dia tak sedarlah. Mana dalam keadaan pengsan dia tu. Lalu Nabi berwudu, kemudian menuangkan ke atasku dari air wudu beliau. Maka aku pun jadi sedar. Air lebih wudu tu, ataupun yang Nabi tak ada. Kalau mengikut Hafiz bin Hajar tadi, ke mana pun air lebih lah. Maka Nabi SAW tuangkan air itu ke atas aku. Lepas tu aku jadi sedar daripada pengsan itu. Baik. Demikianlah beberapa contoh pencarian berkat para sahabat radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW semasa hidup beliau. Dan penulis akan mengkhususkan perbahasan berikutnya untuk pencarian berkat dengan peninggalan-peninggalan beliau setelah beliau wafat. Ni kemudian dalam tajuk seterusnya kita nak bincang pula setelah Nabi wafat tu bagaimana cara sahabat ambil berkat itu. Tadi Nabi masih hidup, ni Nabi telah wafat. Cuba kita tengok, ni contoh kan. Maknanya kalau kita nak ambil berkat, kita kena tahulah perkara ni. Dan dia ada perbincangan lain selain daripada itu. Baik. Tabarruk dengan peninggalan Nabi SAW setelah baginda wafat. Ini satu tajuk, bertabarruk dengan peninggalan Nabi setelah dia wafat. Baik, dalam perbincangan lalu telah diterangkan mengenai pencarian berkat oleh para sahabat dengan fizika Nabi. Berusaha nak cium Nabi, nak pegang Nabi, peluk Nabi, dan peninggalan-peninggalan beliau semasa hidup. Supaya wudu itu bukan fizika Nabi, hak Nabi guna. Kita sudah bincang. Baik. Dalam perbahasan ini akan diterangkan pula tentang pencarian berkat dengan peninggalan Nabi SAW setelah baginda meninggal dunia. Jadi perkara ini dilakukan oleh sahabat juga ni. Nak ambil berkat dengan peninggalan Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Kemudian perkara itu dilakukan juga oleh para tabi'in dan juga oleh orang-orang soleh selepas mereka. Tu kita nak bincang. Setelah baginda wafat, kena perhati ni poin penting ni. Setelah baginda wafat, tidak ada yang tersisa untuk mencari berkat beliau melalui cara yang telah disebutkan pada perbincangan sebelumnya, selain dengan peninggalan Nabi. Jadi bila Nabi wafat, tak ada dah kita nak ambil air wudu Nabi, tak ada dah. Mamanya ada pula lepas ni. Ni air wudu Nabi ada orang sipel, lepel pula kita boleh kira kan ni lah. Takut ada. Tak tahulah, tengoklah lagu mana. Kena perhati semua tu dalam berita, dalam internet tu kuku ada. Kalau hak peluh tu ada. Hak peluh pun kita akan bincang juga selepas ni. Dia ada khusus. Jadi bila Nabi wafat, tak boleh dah kita nak buat macam sahabat buat tadi. Tak ada dah. Habis dah ruang tu. Peluang tu sudah terlepas kita. Baik. Adapun yang dimaksudkan dengan peninggalan Rasulullah adalah peninggalan yang dapat disentuh oleh panca indera, yang terpisah dari Nabi SAW, seperti rambut atau seumpamanya lah kuku Nabi yang Nabi potong itu, atau segala sesuatu yang pernah digunakan oleh Nabi semasa dia hidup, misalnya pakaian dia,
bekas dia, selipar dia, atau apa-apa sajalah. Hak tu yang dimaksudkan di sini. Kalau kita panggil capal dan sebagainya, hak itulah yang dimaksudkan peninggalan-peninggalan Nabi SAW. Baik, hak tu kita nak bincang. Beberapa contoh tabaruk para sahabat dengan peninggalan Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Dalam kitab Fardul Khumus, nama kitab Fardul Khumus ni apa maksud? Pembahagian 1/5 harta ghanimah itu. Dan juga pada kitab sahihnya, yakni Sahih Bukhari lah, Imam Bukhari rahimahullah membuat sebuah bab berjudul, ni tengok ni, dia tulis kut hak Arab, dia tulis kut Melayu lepas nak baca tu. Dia kata ma dzukira min dir'i nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Kena tengok contoh dia ni. Dia terjemah ni. Dir'i. Wa asahu tu dah tongkatnya. Wa asahu wa sayfi, silap tu dia tulis wa asahi tu, bukan hu, hi kena hi tu baru tu dari segi bahasa Arab. Wa asahi wa sayfihi wa qadahihi wa khatamihi wa masta'malahu al-khulafa ba'dahu min dhalika mimma lam yuzkar qismatuhu wa min syar'ihi wa min sya'rihi, dan rambutnya, wa na'lihi wa aniyatihi mimma tabarraka ashabuhu wa ghairuhum ba'da wafatih. Tu baca apa semua tulis kat Rumi. Bab tentang baju perang Nabi, tongkat, pedang, gelas, cincin dan apa saja yang digunakan oleh para khulafa Rashidin setelah baginda wafat tidak disebutkan pembahagiannya. Juga rambut, capal, tukar capal maksudnya, sandar apa nak faham, capal dan bekas beliau yang dicari berkahnya oleh para sahabat dan selain mereka setelah baginda wafat. Jadi sahabat ni hak mana tak ada peninggalan, pakak kita tanya tak ada kau. Siapa ada minta selah tak pada kamu rambut ni, saya rambut hak Nabi SAW. Makna berlaku proses pencarian tu. Tanya khabar tu hari ni, sebab sahabat ni bukan ada semua barang Nabi tinggal tu. Tu cerita dia nya. Tak apalah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sejumlah hadis pada bab ini dan penulis akan menyebutkan sebahagian. Kalau nak rujuk dengan itu, rujuk dalam Bukhari ini dia sebut sebahagian saja. Tajuk tadilah Imam Bukhari kemukakan banyak hadis, cuma penulis muatkan di sini beberapa contoh saja. Misalnya daripada Isa bin Tuhman, dia kata, siapa dia Isa bin Tuhman tu, tengok bawah tu lah, dia ada buat sedikit biodata ringkas dia. Dari Isa bin Tuhman dia kata, akhraja ilaina Anasun na'lain jardawain lahuma qibalan fahaddathani Thabitul Bunani ba'du an Anas annahuma na'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas mengeluarkan kepada kami sepasang capal yang tidak berbulu, yang memiliki dua tali jepit tu mana gini, tali ni selipar Nabi ni. Ulama khilaf, ada ulama kata dua tali tu belakang bukan depan dalam syarah hadis. Dari saya lebih nampak tu, dari guru saya pun begitu juga. Sebab kalau ke depan ni tak sedap pakai, sebab kaki Nabi sopo ya, tidak kata kaki dia ni jadi hak dua jari tu jadi dua, saya dah nak masuk tali tu tak sopo ya. Jadi kalau hak tak di antara ibu kaki dengan jari selepas tu munasabah lah. Dua juga, cuma duduk belakang dua tu, hak depan tu sah seperti pada Jepun lah. Makna itu antara makna qibalan. Kalau kita tengok setengah-setengah lambai capal tu, dia macam dua mata, dua situ tu tepat letak tali tu, kibalan. Jadi maknanya tidak mutlak begitulah. Ada juga ulama kata kibalan ni maknanya tali tu dua tu duduk belakang, jadi depan tu supaya kita pakai dia. Sebab kalau dua gitu tu tak jumpa orang pakai sini, sebab tak sedap nak pakai tu, tak sedap. Tak apalah. Baik, setelah itu Sabit Al-Bunani menceritakan kepadaku, kata Isa, daripada Anas bahawa sepasang capal itu adalah milik Nabi. Mana Sayyidina Anas ni pernah waktu ubik
pernah waktu bik muka Anas ke dia je pegang selipar Nabi masa dia hidup dulu, dia khadam Nabi, dia tunjuk ni selipar, ni capa Nabi. Biasa dia tak dada lah, dia tidak tak atas kepala, dia tak dada gitu ni capa Nabi. Cerdik dia tidak tak atas kepala moga orang yang dididik dengan Nabi jadi cerdik, kita jadi gong gitu jadi cerdik sungguh lah. Kita tengok Anas ni cerdik tempat rujuk dia lah, tempat rujuk dalam bab hak berkait dengan kita kata hak Syama'il ni. Sebab tu dalam Syama'il tu banyak riwayat dia lah, Syama'il Tirmizi tu. Dari Abu Burdah dia kata, akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadah wa qalat fi hadha nuzi'a ruhun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ukhra akhrajat ilaina Aisyah izaran ghabizan mimma yusna'u bil Yaman wa kisaan min hadhihi allati yad'unaha al mulabbadah. Kata Abu Burdah, dia kata Aisyah pernah mengeluarkan kepada kami pakaian ni mulabbak ni pakaian gini. Setengah ulama kata mulabbak ni pakaian Nabi yang ada tapung-tapung, hak tampal, koyak ditampung. Ada juga gitu. Ada juga jenis kain yang dia kain dia tu dia macam tidak rata. Kadang-kadang macam nampak stopok bahagian tu nampak tebal, yang tebal ada kan tempat kita ni ada jenis pesen lah. Itu makna mulabbak. Ada seorang kata tak, mana pakaian ni pakaian hak lusuh lah. Macam-macam lah makna mulabbak itu. Tak apalah, kok mana pun itu pakaian Nabi. Kata Aisyah bila dia waktu ubik tu, dia kata inilah pakaian yang mana ketika Nabi dicabut ruh oleh malaikat tu, inilah pakaian yang buat lapik Nabi. Ataupun pakaian Nabi pakai tu, ini sebenarnya ni ialah bawah tu dia ada buat, mana ulama pun khilaf juga pakaian tu pakaian lagi. Jadi antara hak saya sebut tadi tu hak ulama bagi pandangnya mulabbak tu apa maksud dia. Sama ada pakaian tertampal lah, kerana koyak maka tampal dijahit nampak beberapa tu, jadi tempat tu jadi timbul lah sikit. Ada setengah dak dia kata pakaian lusuh, ada setengah kata dak pakaian tu sebab dia bukan daripada orang Arab buat ni, daripada Yaman tu dia sebut, daripada Yaman. Dia jenis style pakaian tu dia tebal, kemudian dia ada kadang-kadang nampak tebal situ tebal sini, jadi tak sama tebal dia tu. Tu ada juga kata itu mana mulabbat. Tak apalah. Dalam riwayat lain Aisyah mengeluarkan kepada kami, ni kata Abu Burdah lagi, Aisyah mengeluarkan kepada kami sebuah kain pelikat atau kain sarung yang kasar buat Yaman, dan pakaian yang terbuat daripada kain yang biasa mereka sebut dengan mulabbat, pakaian yang kusut. Dia ada ke jenis pakaian tu dia kasar sikit, benda dia nampak macam tidak teratur tu dia punya jahitan dia. Kadang-kadang tu je seni juga dia kira tu. Ada jenis tu lah. Mana ini bukan pakaian yang mahal lah, yang mewah, tidak. Tu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya di bahagian lain dari Asim Al-Ahwal, kata Asim, aku pernah melihat gelas Nabi SAW yang menjadi milik Anas bin Malik. Gelas Anas simpan, hak Nabi minum. Tu. Gelas ini pernah retak, lalu Anas menampalnya. Tak tahulah diguna apa dia tampal, tengok retak. Tampal dengan perak disebut itu. Macam mana tak tahulah. Tampal dengan perak. Kata Anas, sesungguhnya aku telah memberi minum Rasulullah SAW dengan gelas ini lebih dari sekian kali dan sekian kali. Maknanya acak kali. Ini gelas Nabi ini acak kali aku beri minum dengan gelas ni. Simpan dia. Kalau ada kita pun simpan. Kenangan Anas 10 tahun kena berkhidmat pada Nabi. Bertuah Anas. Dia masa tu ulama kata 10 tahun ataupun 11 tahun ketika dia mula berkhidmat pada Nabi SAW. Katanya pernah dia lari daripada Madinah lepas Nabi wafat. Sedih, tak duduk. Tapi bila begitu teringat balik pula. Sedih Baik, dalam Sahih Muslim rahimahullah disebutkan bahawa Asma binti Abi Bakr, ini kakak Aisyah ni, As-Siddiq pernah mengeluarkan sebuah jubah Tayalisah. Ini ingatlah jubah Tayalisah ni bukan jubah Arab, jubah Ajam, jubah orang asing. Setengah ulama sebut dalam ta'rif Tayalisah ni jubah yang dipakai di atas jubah lain. Dia tak ada tangan pun. Dia masuk gitu, dia ikat gitu ya. Dia tak ada tangan gini. Itu jubah Tayalisah. Supaya kita kata apa ayatullah yang pakai tu lah. Tu Tayalisah dia panggil. Di luar tu dia tak ada bahagian tangan tu.
Jadi kalau dia, sebab tu kalau kita tengok Khomeini tu, dia tubik tangan kat kuk tengah tu, sebab dia tak ada tangan. Itu dia panggil Tayalisah. Jadi Nabi sebut Tayalisah ni Nabi guna dalam hadis berkenaan dengan apa ni, hadis Dajjal tu lah. Dia ikut 70,000 Yahudi daripada Isfahan, mereka pakai Tayalisah, pakai jubah hajam. Tayalisah tu supaya ira pakalan ni. Jadi hadis tu kena berhati-hatilah. Siapa dia pakai Tayalisah tu. Baik, itu takrif ulama tentang Tayalisah, berwarna hitam. Dan dia kata jubah Rasulullah ni pernah dimiliki Aisyah sehingga dia meninggal dunia, Tayalisah tu. Tapi kena ingatlah Tayalisah ni pun ada khilaf juga di segi takrif dia. Cumanya kalau hadis takdi, sebab dia merujuk kepada orang luar. Jadi bila kata orang luar, kita kena takrif ke Tayalisah itu dalam konteks bukan orang Arab. Baik. Jadi Aisyah ni pernah memiliki jubah Rasulullah pernah dimiliki Aisyah hinggalah dia meninggal dunia. Selepas dia meninggal dunia, kata Asma, akulah yang memiliki jubah tu. Dan Nabi SAW pernah memakainya. Kami membasuhkannya kepada orang yang sakit untuk dijadikan sebagai obat. Dia ambil berkat, basuh jubah Nabi untuk itu tubuh ni, comot-comot air. Tu ambil berkat, dia buat begitu. Tapi jubah tu jubah Nabi sungguh lah, bukan jubah beli dia para wadah. Jubah Nabi sungguh, Nabi sungguh. Beberapa contoh tabarruk para tabi'i dengan peninggalan Rasulullah setelah ini contoh ringkas saja. Kalau nak tengok, kena tengok dalam kitab Bukhari, banyaklah hadisnya. Ini berkenaan dengan tabi'i, bagaimana tabi'i bertabarruk dengan barang peninggalan Rasulullah. Pencarian berkat dengan peninggalan Nabi pilihan sallallahu setelah beliau wafat tidak hanya di kalangan sahabat yang mulia, tetapi tabi'i pun ada juga buat begitu. Mana yang boleh asalkan Rasulullah tu, sebab itulah di sini boleh, bahkan ada kelebihan untuk Nabi. Itu maksud disyariatkan, ada kelebihan besar kesan dia. Kalau kita baca dalam sejarah ulama-ulama mimpi Nabi saja, lepas tu congek ekor mengajar hadis. Boleh faham tak? Congek ekor selata lama tak guna kalimah tu. Sungguh mengajar hadis sampai setengah tu kata aku akan mengajar sama mati. Bapa jumpa Nabi, mimpi jumpa Nabi. Kuat mempertahankan sunnah Nabi, hadis mempertahankan dia punya sunnah-sunnah Rasulullah. Kesan dia. Pokok ni pun sahabat Nabi, itu antara kesan dia. Itu mana berkat dia panggil. Tidak kata bila mimpi jumpa Nabi ke, lepas tu banyak buat bid'ah. Tu tak berkat. Kalau lagi tu orang panggil tak berkat gitu. Sepatutnya kalau kita mimpi jumpa Nabi ni, kita akan ngaji bersama biar kita faham sepenuhnya hadis Nabi. Itu sepatutnya gitulah. Itu kalau kesan yang baik. Boleh jadi yang jumpa tu tidak Nabi agaknya. Tak boleh jadi. Lepas tu siapa dia ustaz dia jumpa tu? Ikut siapa? Asal tidak Nabi. Kalau Nabi tak mungkin jadi gitu. Sebab tu molek-molek setengah ulama kata dari kitab, kalau jumpa Nabi tak suruh ayat ke orang lah. Kalau nak ayat pun ayat kepada orang yang alim, yang amanah, supaya dia boleh nasihat kita dengan nasihat yang baik. Gitu. Jangan duk buat dalam modal kuliah hamba jumpa Nabi. Tak. Lepas tu selepas tu dia mari jumpa hamba pula. Kita tak. Tak usah lagi tu. Jadi rasa pelik lah kalau gitu. Dia mari makan satu hidangan dengan saya. Ada sebut begitu. Ada sebut dalam YouTube. Jadi kalau ada gitu tu, mana istighfar banyak-banyak lah. Astaghfirullahalazim, na'udzubillah min dzalik. Kena kata gitu. Baik, cuba tengok lagi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tabi'i lah, rahimahullah. Dia berkata, aku pernah kata pada Ubaidah, ni sahabat Nabi, aku berkata kepada Ubaidah. Kata siapa? Ibnu Sirin. Dia kata, kami memiliki rambut Nabi SAW yang kami ambil daripada Anas atau daripada keluarga Anas. Lalu Ubaidah kata, sesungguhnya jika aku memiliki sehelai sahaja rambut baginda, maka lebih aku cintai daripada dunia beserta dengan isi.
Maknanya Ubaidah pun tak ada tu. Kalau aku ada selah tak apa dah. Apa tu? Sebab hak tu rambut Nabi. Maknanya ni dalam Bukhari, ni sahih lah cerita ni. Baik. Para tabi'in mencari berkat dengan beberapa helai rambut Nabi SAW yang mulia. Ketika mereka terkena ain tu, saya terima ain tu sihir, sihir. Sarutan mata jahat dan sebenarnya sihir. Ni maksud sihir. Kena tulis gitu, ain ni maksudnya sihir. Kalau kita jumlah dalam konteks hadis dah, ain tu sihir. Sebab dulu salah satu bentuk sihir zaman Nabi tu dia dengan pandangan. Sekarang ni pun ada lagi. Dia tengok tu, kita pun jadi ikut dia. Ada begitu. Sebab tu kita ni kena sentiasa iringi pergerakan kita ni dengan ajaran, dengan zikir-zikir Nabi, dengan doa Nabi. Mudah-mudahan Allah jaga kita lah. Baik. Dalam Sahih Bukhari disebutkan daripada Uthman bin Abdullah bin Mawhab, kata beliau, aku pernah diutus oleh keluargaku untuk menemui Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah ni? Isteri Nabi SAW, dengan membawa gelas berisi air. Hadis ni ringkas lah. Tujuannya nak supaya dicelupkan rambut Nabi yang ada dalam miliki Ummu Salamah, yang dimiliki oleh Ummu Salamah. Ketika ada seseorang terkena sihir atau sesuatu lah, maka gelas berisi air itu dikirimkan kepada Ummu Salamah. Tujuan apa? Supaya Ummu Salamah masuk rambut Nabi dan dia macam basuh rambut Nabi dalam air itu. Nak ambil berkat lah tu. Siapa dia Ummu Salamah ni? Isteri Nabi. Ibn Hajar rahimahullah berkata, maksud hadis ini, kata Ibn Hajar, sesiapa saja yang mengeluh sakit. Mengeluh sakit ni sakit berat sampai perekat denyut tak boleh tidur, itu maksud dia. Kalau dalam Arab dia lah, wajak dia panggil. Wajak ni sakit sampai denyut tak boleh tidur. Tu. Maka ia mengirim sebuah bekas pada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah meletakkan rambut-rambut Nabi SAW tersebut ke dalamnya dan membasuh rambut itu berulang-ulang. Lalu air itu diminum oleh pemilik bekas tersebut atau dia mandi dengannya dalam proses rawatan sehingga dia memperolehi keberkatan, sembuhlah. Itu berlaku. Hal yang sama juga dilakukan oleh para tabi'in yang mencari berkat dengan meminum di gelas Nabi SAW. Kalau kita ada bincang ni, barang-barang yang ada ni tidak dipertikaikan lagi pada waktu ni. Sebab tu dalam bab akan datang sampai satu tahap ulama tak percaya dah. Ulama kata hilal lah. Sebab dia gini, dalam sejarah orang-orang yang milik rambut ni kadang-kadang dia tak mahu bagi pada orang lain. Dia sayang sangat. Dia kata kalau dia mati letak atas tubuh dia. Ada setengah sahabat tu lesuh letak ni, dia ambil, Nabi potong kuku dia ambil, dia sipat. Bila dia nak mati sotak atas mata dia pada juga. Siapa begitu? Itu antara faktor hilal, tak ada lepas tu bagi tu. Itu antara sebab dia. Sebab tu tak apa, kita tengok selepas ni lah. Baik. Di dalam kitab Al-Ashribah, Ashribah ni jamak makna minuman-minuman. Tajuk kitab tu minuman-minuman. Dalam kitab sahihnya, kitab ni maksudnya tajuk besar lah. Jangan faham itu. Kitab Ashribah sebab Kitabul Masajid, tajuk besar, tajuk induk. Dalam kitab Bukhari, nama dia kitab Ashribah tu satu tajuk besar. Imam Bukhari menuliskan sebuah bab berjudul Asyurbu min qadahin Nabi SAW wa aniyatih. Minum dari gelas dan bekas Nabi SAW. Dia gini, bekas ni, gelas ni hak kecil, tak boleh nak masuk rangai. Inak tu masuk, inak bekas tu, bekas yang macam basing kecil, kita boleh sentuh, itu mana inak. Tu. Kemudian dia menyebutkan ucapan ini sebagai komentar. Kata Imam Bukhari lah, Abu Burdah kata, Abdullah bin Salam berkata kepadaku, maukah kamu aku beri minum dengan gelas yang pernah digunakan Nabi SAW? Tu. Jadi Abu Burdah kata gitu. Abu Burdah kata, Abdullah bin Salam kata pada aku, munakkah kalau aku minum dengan gelas yang pernah Nabi guna? Itu berlaku tu. Baik, dalam bab ini Imam Bukhari hanya meriwayatkan dua hadis dan penulis akan menyebutkan salah satu darinya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hazim rahimahullah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Di dalam hadis itu Abu Hazim itu tabi'in lah tu. Sebab tu dia gini, dia ulama kita ni kalau standard betul lah.
Dan hak ni hak molek. Mana kalau sahabat dia guna radhiyallahu, kita tahu lah tu sahabat lagi. Dalam kitab-kitab. Hak ni sebab tu dia tengok Abu Hazin rahimahullah. Sahal radhiyallahu anhu. Tu. Di dalam hadis itu disebutkan bahawa Sahal bin Sa'ad pernah memberi minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dengan sebuah gelas. Gelas itulah. Abu Hazim kata lalu Sahal mengeluarkan gelas tersebut pada kami dan kami minum daripadanya. Kalau kita baca hadis-hadis gini kan, dia belum ngomong kita Allah kata tuahnya sebab berkat lah daripada Nabi tu. Abu Hazim kata setelah itu Umar bin Abdul Aziz meminta Sahal agar hadiahlah bekas tu pada dia. Umar bin Abdul Aziz khalifah minta supaya Sahal hadiah bekas. Maka Sahal pun bagi kepada Umar bin Abdul Aziz itu. Ialah Umar bin Aziz ni orang yang sangat baik. Ni cucu Sayyidina Bakar. Cucu ke cicit gitu tak ingat. Tapi keturunan Sayyidina Bakar dia ni. Apa ni? Sayyidina Umar. Ke cerita Sayyidina Umar tu, mak dia apa? Laila tu nak. Dia Sayyidina Umar, cucu Sayyidina Umar. Sebab tu orang panggil Umar Thani dia ni. Dia ni orang panggil Umar As-Sani. Gitu kan. Cucu Sayyidina Umar. Silap ni. Baik, di bahagian lain Imam Bukhari meriwayatkan daripada Asim Al-Ahwal rahimahullah bahawa dia berkata mengenai gelas Nabi sallallahu dia mana bercakap tentang gelas Nabi lah yang dimiliki oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku pernah melihat gelas tersebut dan minum dengannya, kata Asim. Gelas ni milik Anas, aku pernah minum daripada gelas tu. Tu. Sebut tu bangga tu. Kita tak boleh nak sebut tu. Tak nak sebut sebab apa? Sebab kita terlepas peluang tu. Tapi kukuk mana pun Nabi kata hal tu tak penting. Yang pentingnya hadis, Quran dengan hadis. Kamu jagalah untuk umat kemudian. Kamu boleh jadi baik, masuk surga juga, boleh terangkat darjat juga, tak sesak kamu. Sebab apa hal tu Nabi tak tekan sangat, dia boleh hilang bila masa. Kalau hilang pun tak apa tu. Hilang rambut Nabi tak jumpa cari, tak apa tu. Tak perlu buat replika, tak perlu tu. Tak perlu sebab hal tu tidak dimaksudkan dalam agama. Baik, isu seterusnya, masih adakah peninggalan Rasulullah saat ni? Sekarang ni masih ada lagi ke tidak? Ni rambut Nabi, cawan Nabi, capa Nabi, hak betul-betul hak Nabi, ada lagi ke tidak? Itu satu persoalan. Baik, sebelum menjawab pertanyaan ini, penulis ingin mengingatkan bahawa hukum bertabaruk dengan peninggalan Rasulullah masih tetap disyariatkan, tidak hanya terbatas pada para sahabat atau tabi'in sahaja. Kerana keberkatan peninggalan baginda masih tetap ada di dalam dan tidak ada sesuatu pun yang boleh menghilang. Apa maksud dia ni? Maksud dia ni kita nak pertegahkan selepas zaman sahabat, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi. Dan kalau selepas tu pun kalau ada sungguh betul itu bagian Nabi, rambut Nabi yang betul, yang sahih, bekas Nabi yang sahih, betul kalau ada, masih lagi boleh kita ambil berkat gini, boleh lagi. Dia buat gitu dulu. Maknanya ulama kita tak talak berkat tu, tapi biar pastilah hak Nabi. Kalau betul lah zaman kita ni boleh dipastikan ada sungguh bekas Nabi tu tak, kita boleh ambil berkat gini tak? Boleh, pastikan Nabi, bukan hak replika, tidak. Ni tengok tapak kaki ketemu. Lepas tu tapak kaki zaman bila tu nampak gebeng apa sahih tu. Kalau tu tapak kaki jenis panjang mana tapak kaki Nabi. Benda tu karuk tu tak perlulah gitu. Sebelumnya perlu diterangkan beberapa hal. Ni. Lepas tu kita bincang semula. Saya nak baca ni. 2 kal kan. Banyak kau juga tu, tak apalah. Kita ambil 5 minit lagi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari satu riwayat daripada Amr bin Al-Harith radhiyallahu anhu, kata beliau, ni ingat, ni riwayat Amr bin Al-Harith, sahabat Nabi. Dia kata ketika wafat Rasulullah SAW tidak meninggalkan duit dirham ataupun dinar, tidak tidak pula hamba laki-laki dan hamba perempuan, tak ada. Nabi tak tinggal tu. Atau apa pun kecuali satu, ni bira, ni mana baral, baral betina yang berwarna putih, pedang dan sebidang tanah yang telah dijadikan sebagai sedekah. Semua ni jadi sedekah sebab keluarga Nabi tak boleh ambil. Baik. Hatu disebutlah
patah adalah wijak pun ada disebut, tapi hak ni hak jelas pedal mana sikit sangat ni. Hal ini menunjukkan betapa sedikitnya benda-benda khusus yang ditinggalkan oleh Rasulullah setelah baginda wafat. Ini tak mengambil kira rambut Nabi duduk dengan isteri Nabi, tak ambil kira tu. Bila Nabi setelah Nabi wafat, sebab rambut Nabi tu masih hidup lagi, duduk ngori tu, duduk ngori ni, kuku Nabi duduk tu masih hidup lagi selepas Nabi wafat. Hak kita kata hak tidak rambut, mungkin bila Nabi wafat tak ada lah rambut Nabi, orang tak kerak rambut Nabi masa lepas Nabi wafat tu. Maka tidak berotak lah Nabi ya. Tak kerak. Tidak kata cuba nak ambil baju Nabi siapa tinggal sikit. Cuba tengok Khomeini, penghina sahabat itu. Bila dia mati, tinggal cawak. Pakat 2000 kan, dalam usungnya tu tengok tak? Siapa jatuh ke tanah, Allah hina atas dunia lagi. Apa tu? Pencaci ummahatul mukminin. Macam-macam kata pada Aisyah, kata pada sahabat, kata pada Muawiyah. Allah hina. Saya tengok terkejut. Bapa pakat nak ambil berkat kain kapal dia. Engkau ramah tu muka kain kapal sikit tu ya. Tarik-tarik, tak ada sikit abuk jadi. Mujur tidak tarik poho-poho tu nak. Jatuh atas tanah, golek. Kita kelih pun kita minta supaya Allah jangan jadikan kita begitu. Mana Allah SWT jaga kita. Bimbang kita sebenarnya sebab ramai orang baik tiba hujung usia jadi tak baik. Ramai orang gitu. Na'udzubillah min zalik. Baik, cuba kita tengok di sini. Sebab hal ni dalam riwayat Bukhari ni, dalam riwayat Bukhari mengikut Ammar bin Haris selepas Nabi wafat, hak disebut dalam Bukhari. Kitab paling sahih. Gapo dia ada? Baratina seka, pedal, tanah sebidang. Hak tu semua pun sedekah. Fatimah nak pergi ambil, saya nak bakar tak bagi. Tanah fadak, tanah fadak. Bukan fadak itu. Tak boleh. Hak tu dalam Sahih Bukhari ni sebut. Maknanya sikit sangat tu. Sebab saya sebut kita kata baju-baju ada setengah tu dah. Hak tu ambil sebelum masa Nabi lagi, masa Nabi hidup lagi. Nabi ada sokok, Nabi baju, burdah, rida. Hak tu masih hidup tak kira. Hak ni selepas Nabi mati. Masa Nabi mati masa tu hak barang milik Nabi hak mana ada? Ini dalam riwayat Bukhari sebut. Yang kedua, banyak dijumpai beberapa berita. Ni penting ni. Banyak dijumpai beberapa maklumat setelah masa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para tabi'in rahimahumullah hingga saat ini yang menunjukkan adanya tabarruk dengan peninggalan Nabi SAW dari sebahagian khulafa'ur rasyidin. Mana zaman tabi'in, zaman khulafa'ur rasyidin dan para ulama yang saleh, meskipun sebahagian berita ini tidak sahih. Memang ada lagi kitab sebut, tapi nak kata sahih sepuh tadi, sepuh ada dalam Bukhari Muslim, tak. Mana maklumat tu sudah mula diragui oleh ulama. Kenapa berlaku begitu? Hal ini disebabkan oleh adanya kelemahan dalam periwayatan. Bila kait dengan Nabi, dia kena kait dengan riwayat. Atau kerana tidak adanya kesahihan dalam menisbahkan suatu peninggalan kepada Rasulullah SAW, dan inilah yang paling banyak. Mana selepas daripada zaman sahabat, selepas bertabi'in, zaman khulafa'ur rasyidin, zaman kita kata kerajaan Umayyah, ada sebut ambil berkatnya, tapi ulama tak apa nak terima dah. Ulama sudah sanksi dah dengan maklumat itu. Sebab apa? Riwayat. Baik. Tu setakat tu. Penulis kitab Al-Atharun Nabawiyah, cuba tengok 99. Nama dianya Ahmad bin Ismail bin Muhammad Taimur, seorang ahli sejarah dan sastrawan Mesir terkenal dengan nama Ahmad Taimur Basha. Dia memiliki banyak karya dia. Mati pada tahun 1348. Apa kata dia dalam kitab Al-Atharun Nabawiyah? Peninggalan Nabi, asar Nabi. Setelah menyebutkan beberapa peninggalan yang dinisbahkan kepada Nabi SAW dan lainnya yang ada di kota Konstantinopel itu, ibu kota Khalifah Uthmaniyah, maka dia buat komentar begini. Memang kalau kita pergi ke itu, kita boleh jumpa, tapi sahih ke tidak? Cuba tengok. Dia ni siapa? Ahli sejarah. Selain daripada dalam bidang lain, dia ni ahli sejarah terkenal. Keluarga Basha ni memang terkenal, keluarga Basha ni. Baik, tak apalah, cuba kita tengok ni apa kata dia. Dia kata tidak diragukan lagi bahawa sebahagian peninggalan ini masih dimungkinkan kesahihan. Ada lagi kemungkinan sahih, kita tak nafi tu. Mungkin sahih tu ada. Maknanya sudah rendah tu.
Maknanya mungkin sahih, mana tidak kuat seperti hak tadi, hak dari riwayat Bukhari Muslim tadi. Hanya saja saya tidak pernah melihat seorang pun di antara ulama yang membenarkan ataupun menafikan hak. Ulama senyap tak berani dah nak kata. Ulama senyap tak berani nak kata betul ke tidak. Tak berani dah ulama. Ini ulama khasyatullah, ulama yang takut pada Allah, begitulah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Sebab tak boleh nak riwayat tu, tak boleh nak bertahan, tidak boleh bertahan. Hanya Allah saja tahu hakikat betul ke tidak tu. Pada sebahagian ulama lagi setengah-setengah dari sudut yang lain pula kata dia, kita tidak boleh mampu lagi menyembunyikan keraguan atau kebimbangan yang selalu merasuk jiwa dan mempertentangkannya. Jadi lebih daripada itu, jiwa kita sudah tak boleh terima. Jiwa kita susah nak kata ni saya. Setengah ulama senyap, tak kata apa, tak kata sah, tak kata tidak, senyap. Bapa tak berani dah. Cuba kita tengok lagi. Yang ketiga, saya ambil sedikit lagi lah. Adanya keterangan pasti, tapi maklumat yang boleh dipastikan ada menyebutkan banyaknya hilang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak berabad-abad lamanya akibat pemusnahan, peperangan serta fitnah dan sebagainya. Di antara contohnya adalah sebagaimana berikut. Ini pasti. Ini maklumat ni jelas. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, Rasulullah pernah membuat sebuah sebentuk cincin dari perak, dan cincin itu berada di tangan beliau. Ni cincin ni sebenarnya untuk cok surat, cok mohon lah. Bila surat tu dia guna lilin atau cok Allah Muhammad, Allah Rasul Muhammad. Jadi tulis gitu. Selepas Nabi wafat, cincin itu diberi pada Sayyidina Bakar, selepas itu di tangan Umar, kemudian di tangan Utsman, hingga akhirnya cincin itu terjatuh dalam telaga Aris. Dalam telaga Aris, hilang di situ. Itu jelas, sahih tu. Maklumat dalam Bukhari. Mana tak ada dah. Kalau ada orang kata ada lagi cincin Nabi, itu tak betul. Tak betul. Sebab ini sahih. Di cincin tersebut terukir Muhammad Rasulullah. Baik. B, hilangnya burdah. Burdah ni maknanya selimut yang bahagian atas, dia tidak sampai ke kaki. Kalau selimut hak besar tu lain lah. Ni selimut ni orang Kelantan panggil kain serba, dia panggil. Kain serba tu kadang-kadang kita buka, kita tak, dia panggil burdah. Hilangnya burdah, yakni pakaian atas yang diselimutkan di pundak, di atas bahu, dan batang kayu di akhir dinasti Abbasiyah ketika dibakar oleh pasukan Tartar Mongol sewaktu mereka menyerang Baghdad pada tahun 65. Ni memang jelas. Dia bakar tu habis kena dengan kayu. Kayu tu cuba tengok 75 tu. Apa maksud kayu tu? Sebatang kayu. Yang dimaksudkan dengan qadib di sini, qadib dalam bahasanya qadib, iaitu batang kayu yang terpotong dari pohonnya. Makna asal qadib adalah potong. Qadib adalah dahan, dan setiap dahan yang tumbuh lalu terpotong. Baik, cuba kita tengok lagi. Itu dari sudut bahasa. Nabi SAW memiliki sebatang kayu, dan waktu ini batang kayu tersebut disimpan oleh para khalifah. Jadi batang kayu ni, qadib ni, Nabi guna sebagai tongkat dia. Kadang-kadang Nabi nak buat sampah di jalan, kadang-kadang bila Nabi lalu adalah pokok Nabi guna tongkat itu kegunaan dia. Tongkat itu mana hak Nabi guna lah. Tu. Jadi mengikut riwayat jadi tongkat itu ataupun batang kayu itu disimpan oleh para khalifah ni pada masa Ibnu Jauzi, iaitu khalifah dinasti Abbasiyah. Maknanya perkara itu hilang di dinasti Abbasiyah ketika dibakar oleh pasukan tu bapa Tatar tu lah, ketika dia serang Baghdad. Baik, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Bani Abbas mewarisi selimut ini, burdah tadi, dari generasi sebelumnya, dan seorang khalifah mengenakannya di atas kedua pundaknya pada hari raya sambil memegang batang kayu yang dikatakan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia pakai burdah Nabi, lepas tu salah kanan dia pegang kayu itulah. Khalifah pun keluar dengan tenang dan berwibawa sehingga menyebabkan orang pakat tengoklah. Jadi tujuan buat gitu supaya masyarakat boleh kena, ni burdah Rasulullah, cuma dia pakai nak ambil berkat. Ni tongkat Rasulullah, semua orang tahu. Bila tubik tu semua pakat tengoklah. Ada tu disebut gitu. Tapi selepas tu tak ada lah, hilang.
Yang C, hilangnya sepasang capal yang dinisbah kepada Nabi SAW kerana fitnah. Fitnah di sini mana peperangan yang ditimbulkan oleh Taimurleng. Taimurleng tu di Damaskus tahun 803. Dia sebenarnya baca Taimurleng dia bacanya. Timurleng tu cuba tengok 7 pelapis bawah tu lah. Dia adalah putera pendiri kerajaan Mogul. Kedua, arti Taimur ataupun Timur lah kita sebut dalam tulisan kita ni adalah besi dan leng adalah pincang. Dinamakan demikian dia pernah terkena anak panah dalam peperangan semasa kecil. Dia berkuasa di wilayah belakang sungai di daerah Turkistan, Rusia. Dan seluruh masa kekuasaan dipenuhi dengan peperangan dan kekacauan. Bersama pasukannya dia maju menyerang Damaskus pada tahun 803 Hijrah hingga menimbulkan huru-hara lah pada penduduknya berupa pembantaian, penawanan kaum perempuan. Teruk sangat dia. Sehingga ada ulama kata dia ni perangai dia sumpah Nabi sebut Ya'juj Ma'juj tu. Ada siapa kata dia teruknya dia ni. Jahat sungguh kan. Dia bakar habis ni rumah-rumah semua. Prasarana dia sebut dia bakar semua, rampas harta. Tak boleh nak gambar lah kejahatan dia tu. Hilang masa tu. Hilang masa tu. Penyebab lain hilangnya peninggalan Nabi SAW adalah wasiat dari sebahagian orang yang memilikinya agar barang Rasulullah itu dikafan bersamanya. Mana rambut Nabi ni atau ni kalau dia mati simpan dalam kain kapal dia, biar dia dikebumikan dengan barang Nabi. Ada juga begitu. Jika peninggalan tersebut berbentuk pakaian sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu, atau ia berwasiat kalau pakaian kan dia suruh pakai baju tu lah dia beli bila nak kafan dia. Tu. Atau ia berwasiat agar peninggalan tersebut dikuburkan bersamanya setelah dia meninggal dia. Kalau tidak pakaian suruh masuk misalnya kuku letak atas mata dia. Ada? Letak atas mata dia. Maknanya lepas tu tak ada lah. Jika peninggalan tersebut berupa rambut, misah Nabi semua tu suruh tanya sekali dengan dia. Baik. Begitulah. Tu jadi untuk seterusnya tu kita bincang pada minggu hadapan. Jadi penting sangat ni kita tahu, biar kita ada maklumat tentang ni, supaya orang tak boleh nak tipu kita. Supaya orang tak boleh nak tipu kita. Kadang-kadang musuh-musuh Islam dia gunalah benda-benda gini untuk menipu umat Islam tu. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu depannya kita bincang muka surat 344 tu, poin yang keempat tu, insya-Allah.